Hai semua, selamat datang ke sesi talk show review kami. Untuk video kali ini, kami nak borak sedikit tentang satu pementasan teater, iaitu Teater Kelahiran. Bila dengar tajuk Kelahiran, mesti ramai yang terus fikir benda yang positif. Betul ke tak? Tapi sebenarnya, teater ni bawa kita tengok isu kelahiran dari sudut yang lebih real dan jujur. Bukan semua mudah, bukan semua indah. Pementasan ini buat kita berfikir secara emosi, konflik dalaman dan perkara-perkara yang kadang-kadang kita sendiri tak sedar wujud dalam diri. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita mulakan dulu dengan konteks dan identiti teater kelahiran ini. Apa sebenarnya yang cuba disampaikan kepada penonton? Let's go. A few moments later. Okay, first kita akan cakap pasal konteks pementasan teater kelahiran. Okay, pementasan teater kelahiran ni kalau kita lihat kan, kalau kita tonton, habis kita tonton, kita boleh tahu kalau pementasan teater ni dia mencerminkan ciri-ciri teater moden. Kenapa dia dipanggil teater moden? Sebab pementasan ni jalan cerita dia agak serius dan ia berkaitan dengan isu sosial. Kenapa kita nak cakap takkan bukti teater kelahiran ni adalah teater moden adalah apabila pendekatan teater ni adalah berceritakan tentang isu sosial dan juga jalan cerita dia adalah serius. Kalau dia pementasan teater tradisional, dia adalah hiburan. Kalau kita tengok dari segi teater moden, penceritaan dia serius. Dia akan berkait dengan isu semasa, dia akan berkait dengan isu sosial. Sebab itu kita boleh panggil sebab itulah kita boleh sebut bahawa pementasan teater kelahiran ini adalah teater moden. Senang je. Kenapa teater moden ni dia tidak menekankan hiburan semata-mata? Sebab kalau dulu teater ni dia menjadi hiburan kepada orang ramai. Sebab teater moden ni dia juga akan menjadi medium untuk menyuarakan tentang realiti, tentang konflik, tentang tekanan sosial. Sebab itulah teater moden ni dia tidak hanya hiburan tetapi juga menjadi platform untuk menyampaikan tentang realiti hidup kita. Sebab itulah kalau kita tonton teater ni dari awal sampai habis, kita boleh nampak yang tema teater ni dia telah disampaikan secara berlapis dan realistik. Kenapa kita boleh cakap dia berlapis tapi realistik? Sebab kita sebagai audiens, kita bukan hanya tonton teater yang menjadi hiburan, tetapi kita menonton teater yang ada unsur sosial, unsur yang berkait rapat dengan kehidupan kita, kehidupan realiti manusia. Jadi, Three hours later. sebagai audiens, tugas kita hanya menonton, menghayati dan memahami. Tapi kan kalau kita tengok dari segi pendekatan teater moden terhadap teater kelahiran ini, kita boleh cakap yang pementasan ini dia agak berat lah dari segi emosi, dan ini mungkin mencabar ataupun kita boleh cakap mencabar ekspektasi para audiens yang mengharapkan teater ini adalah teater hiburan yang telah dicampur dengan teater yang bersifat realistik tetapi konflik dia ringan. Padahal sebenarnya konflik yang berlaku dalam teater kelahiran ni dia agak berat lah, tidak hanya kepada para audiens tetapi juga kepada para pelakon. Sebab kalau kita tengok dari body language diorang yang berlakon dalam teater kelahiran ni, kita boleh nampak yang pelakon dia berusaha untuk mendalami skrip dan juga menghayati karakter yang diorang tengah bawa. Jadi benda ni agak kita boleh cakap berat
kita sebagai audiens pun akan perasan kalau teater ni dia agak menguras tenaga, tidak hanya kepada para pelakon tetapi juga kepada para audiens. Walau bagaimanapun, teater kelahiran ni kita boleh nampak dari sudut akademik, teater ni dia berjaya mengekalkan ciri-ciri teater moden yang matang dan juga bermesej. A few moments later. Dalam pementasan kelahiran, set dan prop yang digunakan dipilih secara minimalistik. Pendekatan ini selari dengan konsep teater moden yang tidak terlalu bergantung kepada realism tetapi lebih menekankan makna simbolik di sebalik setiap elemen di atas pentas. Kesederhanaan ini secara tidak langsung membantu penonton memberi tumpuan penuh kepada lakonan dan dialog. Namun, dalam keheningan visual tersebut, ruang pentas juga terasa sedikit kosong, seolah-olahnya potensi emosi yang masih belum diterokai sepenuhnya. Dari segi pencahayaan pula, ia berfungsi dengan lebih dalam, membentuk suasana emosi, cahaya dan bayang-bayang yang digunakan untuk menyokong perjalanan cerita. Tetapi, jika dipelbagaikan dengan lebih berani, pencahayaan ini sebenarnya mampu mencipta impak dramatik yang lebih mendalam dan meninggalkan kesan yang lebih menghantui penonton. Secara keseluruhannya, set dan prop dalam pementasan ini menjalankan fungsi dengan berkesan. Namun, dengan sedikit pengayaan visual, pengalaman penonton bukan sahaja dapat dilihat tetapi juga dirasai dengan lebih kuat. Meanwhile. Hai, pada video ini saya akan review bahagian body language dan juga penghayatan emosi dalam drama teater kelahiran. Yang pertama sekali adalah penghayatan emosi. Jadi, apa yang kami dapat daripada setelah menonton drama teater kelahiran tersebut adalah penghayatan emosi yang mereka lakukan tu jelas, macam nampak cara mereka berlakon tu dapat menghidupkan watak mereka. Jadi, emosi yang dorang persembahkan tu bukan dibuat-buat, boleh nampak mereka nampak spontan. Lagipun, emosi yang mereka lakonkan ini dapat menarik minat penonton. Terutama sekali macam saya pun minat apabila setelah melihat video tersebut. Seterusnya adalah tentang body language. So, di sini adalah perkara kedua yang terpenting. Apa yang saya lihat adalah body language dorang. Dorang bukan sekadar macam berlakon biasa-biasa, tapi kalau dilihat mereka mengeluarkan macam all out. Semua mereka menampakkan macam mana dorang terduduk, bersedih, menangis. Apa yang saya dapat daripada body language mereka ini, walaupun tanpa dialog, penonton dapat memahami apa yang mereka ingin sampaikan dalam lakonan mereka. Seterusnya adalah nada suara. Apa yang saya lihat dalam video kelahiran ni, drama teater kelahiran ni, suara mereka sangat jelas. Macam mereka tidak menggunakan suara yang pelan, tetapi jelas seperti berteriak. Kadang kalau mereka dalam keadaan menangis pun mereka kuatkan suara. Jadi so far, dorang punya suara ni kedengaran dan jelas. Itu menarik perhatian saya sebab bila dengar suara mereka, kita dapat fahamlah apa yang mereka cakap. Walau bagaimanapun, dalam keadaan suara ada macam side character yang bukan karakter utama lah. Dia macam suara mereka ada yang tidak berapa jelas. Yang keempat adalah kekuatan lakonan. Apa yang saya lihat, dorang berlakon ni ada kejujuran emosi. Macam dorang tidak berlakon overreacting atau berlebihan, tetapi emosi yang dorang kasih sampai tu macam nampak realistik dan juga membuatkan penonton ni mudah untuk berhubung dan bersimpati dengan penyampaian jalan cerita mereka. Kekuatan lakonan mereka macam dari segi yakin, tapi boleh nampak dorang tidak overreacting, malah dorang berlakon tu macam ada unsur spontan. Apabila dorang spontan tapi nampak saja flow sepanjang jalan cerita tu menarik.
Jadi dia tidak nampak macam canggung apabila dorang persembahkan lah. Yang kelima adalah kelemahan. Walaupun mereka lemah dari segi emosi dan juga pergerakan badan, tetapi mereka juga ada kelemahan seperti mood yang sama, macam sekejap menangis, sekejap marah, sekejap sedih, sekejap marah, yang membuatkan lakonan mereka tu menjadi sangat lama dan susah untuk difaham lah. Apabila jadi lama, dia akan menjadi membosankan sedikit. Secara keseluruhannya, walaupun emosi dan juga pergerakan tubuh mereka tu menarik, tetapi saya lebih suggest kepada variasi suara mereka juga perlu diperkuatkan lagi, terutama yang sekali watak sampingan. Walaupun hanya watak sampingan, tetapi dia juga memainkan peranan yang penting dalam sebuah drama dan tete inilah. Jadi bila variasi nada yang kuat, dia dapat menjelaskan serta menghidupkan suasana tete tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya. 3 hours later. Sekarang kita berbalik pula ke struktur cerita dan plot bagi teater kelahiran. Struktur cerita kelahiran dibina secara linear, bermula dengan pengenalan watak, diikuti dengan konflik dan akhirnya penyelesaian. Ini bermaksud setiap babak disusun secara berturutan supaya penonton dapat mengikuti perjalanan emosi watak dengan mudah. Contohnya, pada awal cerita, kita diperkenalkan kepada watak utama dan latar belakangnya yang memberi konteks kepada tindakan-tindakan yang akan berlaku kemudian. Walaupun penceritaan ini mudah difahami dan tersusun, terdapat beberapa babak yang mengambil masa agak panjang untuk sampai ke konflik utama. Babak-babak ini kadang-kadang memberi ruang untuk watak berkembang, menunjukkan perasaan dan motivasi mereka, tetapi ia juga boleh menyebabkan tempo dan pementasan terasa lambat jika tidak diurus dengan baik. Dari sudut positif, struktur linear ini sangat membantu penonton memahami emosi dan motivasi secara mendalam. Kita dapat melihat bagaimana watak bereaksi terhadap cabaran, bagaimana hubungan antara waktu terbina, dan bagaimana konflik memuncak secara natural. Semua elemen ini memberi peluang kepada penonton untuk merasai perjalanan emosi yang disampaikan melalui pementasan. Bombastic side-eye. Namun dari sudut kritikal, tempo cerita boleh dipercepatkan supaya momentum pementasan lebih terjaga. And then beberapa babak yang panjang boleh diringkaskan atau ditambah elemen dramatik untuk menarik perhatian penonton tanpa menjelaskan pemahaman cerita. Misalnya, dialog tertentu boleh dipadatkan atau aksi visual boleh ditambah untuk mengekalkan ketegangan. Walaupun begitu, mesej utama cerita tetap sampai dan memberi kesan reflektif kepada penonton. Cerita ini bukan sekadar menghibur ataupun sekadar hiburan, tetapi juga mengajak penonton merenung tentang pengalaman manusia, perasaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menekankan elemen konflik dan penyelesaian secara seimbang, pementasan ini dapat meninggalkan kesan yang mendalam walaupun tempo beberapa babak terlalu perlahan. Secara keseluruhan, struktur linear ini mempunyai kelebihan dari segi kefahaman dan kedalaman watak, tetapi perlu bijak dalam pengurusan tempo supaya penonton sentiasa terlibat dari awal hingga akhir pementasan. Sebagai kesimpulan, teater kelahiran merupakan satu pementasan teater moden yang kuat, terutamanya dari segi mesej, realisme dan emosi yang dibawa.
Walaupun retak pementasannya agak perlahan dan visualnya ringkas, ia tetap berjaya menyampaikan konflik serta isu sosial dengan jelas dan berkesan. Teater ini lebih sesuai untuk penonton yang melihat teater sebagai ruang untuk berfikir dan membuat refleksi, bukan semata-mata untuk hiburan ringan. Jadi, itu saja ulasan daripada kami. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Ciao.